saya bagi batang kali dulu. Okey. Auzubillahi samil minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tuan Speaker, terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor di Dewan Yang Mulia pada hari ini. Bagi pihak ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Barisan Nasional, Speaker, saya ingin nampaknya dah tak lagi Selamat Satu Malaysia. Ya. Dah tak ada lagi Selamat Satu Malaysia. Bagus. Oh, nak dengar? Nak dengar ke? Kalau nak dengar kita cakap, ya. Bagi pihak ahli adun Negeri Barisan Nasional, saya ingin mengambil kesempatan ini menjunjung kasih dan mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor di atas titah ucapan baginda yang rasional, membina, ikhlas dan terbuka, mencakupi berbagai aspek kehidupan rakyat dan sentiasa terus-menerus meletakkan kepentingan serta kesejahteraan rakyat Selangor, sangat berbangga dan bertuah kepada berada di bawah naungan Duli Yang Maha Mulia Sultan yang begitu prihatin dengan kesejahteraan serta keselamatan rakyat di semua peringkat, di pelosok bandar, daerah mungkin dan kampung-kampung seluruh negeri Selangor. Duli Yang Maha Mulia Sultan sentiasa, dari pandangan saya, dalam ucapan titah tuanku semalam, nampaknya Sultan sentiasa mengikuti sepanjang masa semua yang berlaku di negeri ini dan secara ikhlas dan terbuka dengan penuh tanggungjawab memberi pandangan, cadangan serta nasihat-nasihat membina kepada kerajaan dan rakyat demi kesejahteraan, kemajuan dan kepentingan negeri Selangor secara jangka pendek ataupun jangka panjang. Sebagai sebuah parti yang bertanggungjawab, Barisan Nasional yang sekarang sebagai pembangkang di negeri Selangor, kami akan terus-menerus membangkitkan berbagai isu sosio-ekonomi dan kestabilan politik yang masih belum mendapat perhatian dan penyelesaian sepenuhnya dan perlu mendapat jawapan serta tindakan positif pihak kerajaan. Justru kerana itu, kami akan terus membangkitkan isu-isu sama ada lama ataupun baru dalam sidang Dewan Yang Mulia ini, khususnya dalam perbahasan titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Sultan, terutama isu-isu yang berikut: kestabilan politik negeri Selangor, pelaksanaan janji-janji PRU dan PRU 13, integriti dan urus tadbir baik kerajaan, agensi-agensi kerajaan serta kepimpinan kerajaan dan parti-parti pemerintah, pengurusan keuangan negeri dan berbagai isu berprofil tinggi serta industri air, pengurusan pasir, projek KIDEK, projek Datum Jelatik, projek Kenal City, pemulihan Sungai Kelang serta masalah Yayasan Selangor dan UNICEF. Dalam konteks senario politik negeri Selangor, saya masih melihat kesan kegagalan langkah kajang angkara penasihat ekonomi Selangor yang mencetuskan krisis pelantikan Menteri Besar Selangor, sehingga Yang Berhormat Adun Bukit Antarabangsa kita dilantik sebagai Menteri Besar menggantikan Adun Pelabung Kelang nampaknya belum reda. Pelantikan Adun Bukit Antarabangsa masih dipersoalkan oleh ahli-ahli dalam Pakatan Rakyat, terutama di kalangan kepimpinan PKR sendiri. Belum mantap lagi, ini ditambah pula dengan isu hudud PAS yang tidak mendapat sokongan PKR dan ditentang hebat oleh DAP.
Malahan PAS telah memberi kata dua kepada DAP dan PKR terima hudud atau kerjasama Pakatan Pembangkang terlerai. Belum lagi dengan gerakan membebaskan penasihat ekonomi Selangor dan tekanan-tekanan dalaman parti untuk menunaikan janji-janji, membetulkan berbagai isu yang digunakan untuk memecat Adun Prabong Kelang sebagai Menteri Besar Selangor. Begitulah besarnya cabaran yang dihadapi oleh Menteri Besar sekarang yang sudah barang tentu akan menjejaskan fokus dan perhatian sepenuhnya kepada pentadbiran negeri Selangor. Sehinggalah beliau sudah mula kelihatan, sudah mula kita nampak alpa dan ingkar dengan beberapa akur janji seperti yang telah dilafazkan semasa mengangkat sumpah jawatan Datuk Menteri Besar Selangor di hadapan Duli Yang Maha Mulia Sultan pada 23 September 2014 di Istana Kelang ataupun di Istana Alam Shah Kelang. Tuan Speaker, bila bercakap tentang integriti, bukan semata-mata integriti tubuh badan yang amat berhormat Menteri Besar dari Bukit Antarabangsa saja, tetapi pemerintahan Kerajaan Pakatan Rakyat yang diketuainya bukan sahaja dalam zaman pemerintahannya, tetapi dasar-dasar dan janji-janji kerajaan pakatan yang diwarisinya. Dan surah barang tentu, salah satu ukuran penting tahap integriti yang tinggi ialah pematuhan janji-janji yang telah dibuat semasa ataupun sama ada secara peribadi oleh kerajaan dan parti yang diwakilinya. Dalam konteks yang amat berhormat dari Bukit Antarabangsa, termasuklah 10 akur janji yang telah dilafazkan dengan memegang tombak diraja semasa menerima jawatan Datuk Menteri Besar Selangor dahulu. Justru kerana itu, saya tetap dan akan terus mengulangi kenyataan Ketua Pembangkang dari Sungai Burung dalam perbahasan bajet yang 2015 lalu, bahawa masih banyak lagi janji-janji PRU ke-12, janji-janji PRU yang ke-13 dan bajet tahun-tahun 2009 hingga 2014 serta janji-janji parti dan kerajaan pakatan yang belum ditunaikan, jika ada pun tidak sepenuhnya ataupun sekadar melepaskan batuk di tangga. Di antaranya adalah seperti berikut. Kita mohon supaya perkara-perkara begini diambil berat dan tidak dilakukan secara selektif dan berat sebelah. Pertama, RM RM100 bagi setiap anak kelahiran Selangor. Kedua, bantuan RM50 sebulan bagi setiap pendidikan prasekolah. Ambil perhatian bahawa manifesto ataupun apa yang dijanjikan ini semuanya mengatakan setiap. Maknanya kena bersikap adil, kena bersikap telus, bersikap ikhlas, tak ada selektif dalam pemilihan apa juga bentuk bantuan ataupun sumbangan kepada rakyat di negeri Selangor. Hadiah RM1,000 setiap anak Selangor ke universiti, setiap. Jadi ingat, itu janji setiap. Kena ingat itu. Takaful 2,500 warga emas, OQ dan anak yatim. Pendaftaran percuma warga emas 65 tahun ke atas. Ya, sila. Saya rasa barangkali dia tak baca Portal Negeri Selangor. Setiap warga emas yang meninggal, yang berdaftar, dapat 2,500. Di mana yang sebut bahawa berpilih-pilih? Okey, dah kata Greg. Tadi kita dah dengar dah. Dalam perbahasan pagi tadi pun kita dah dengar. Hulu Bernam bagi contoh. Dekat tempat dia semua berlaku secara selektif. Ini saya bangkitkan sekali lagi. Nak bukti lagi ke? Tak maaf. Lepas tu air percuma. Sila. Adun Kota Damansara juga nak
menjelaskanlah bahawa ianya juga berlaku di DUN Kota Damansara. Ada lagi yang nak support? Ada, berlaku. Jadi kita minta, kalau tak payah pergi jauh-jauh ke bawah, ambil bajet itu, kalkulate, bagikan berapa sebenarnya student-student yang masuk universiti tu, bagi dengan bajet kita yang kita peruntukkan tu, berapa orang yang boleh dapat. Jadi itu belum lagi dikatakan ni berlaku ya. Jadi saya minta perkara ni diambil perhatian. Kita menegur Ijuk minta. supaya diambil. Ijuk minta laluan. Terima kasih Tuan Speaker. Yang diwar-warkan bahawa pemberian warga emas tidak seimbang, tak sama rata, itu tak betul. Sebab salahnya saya ingat orang UMNO, ketua UMNO sendiri dari kawasan. Misalnya di kawasan saya di Jaya Setia, ada saya pergi satu rumah ada 4 warga emas. Soalannya apa tu? Soalannya, yang masalahnya orang UMNO sendiri yang dipolitikkan pemberian warga emas yang dia kata tak boleh. Itu soalan Maknanya soalannya kita tak boleh salahkan kerajaan, salahkan sendiri UMNO sebab mereka Soalan. menafikan pemberian. Soalan tu saya jawab. Kalau tidak saya tak jawab. Ini bukan soalan ini, saya nak Kalau beri tak soalan Tuan Speaker, saya minta menyambung. Penjelasan. Air percuma Minta penjelasan. bagi. Kamu tunggu minta barangkali. Kamu tunggu minta. Saya nak sambung dulu. Orang lain bagi, saya tak bagi. Sekejap. Sekejap. Biar lagi. Nantilah. Air percuma bagi 20 meter padu pertama setiap bulan setiap premis. Rebate cukai pintu PBT 20% kediaman dan 10% kedai. Membantu setiap rakyat Selangor mendapatkan kediaman sendiri, sedangkan harga rumah sekarang terlalu tinggi di luar kemampuan majoriti rakyat. Memberi galakan belia-belia wanis berniaga dengan sewa minima dan hanya perlu bayar air dan elektrik untuk 2 tahun pertama. Mana ada satu skim khusus untuk program tersebut. Malahan harga sewa premis dan lesen perniagaan melambung naik. Pelaksanaan projek ransangan ekonomi Selangor bernilai 50 bilion termasuk projek pemeliharaan Sungai Kelang dengan peruntukan 2 bilion, hanya RM10 nominal diperuntukkan dalam bajet 2012, 2013 dan 2014 serta 2015. Tidak serius bagi pandangan saya dan banyak retorik serta janji kosong. Walaupun janji-janji lama bukan zaman pemerintahannya, yang amat berhormat sekarang adalah bersama-sama bertanggungjawab memikul amanah dan janji-janji parti dan kerajaan pakatan yang diwakilinya. Hendaklah terus laksanakan. Barangkali Jika mahu kamu tunggu batalkan minta. atau dikaji semula, maka rakyat hendaklah diyakinkan rasionalnya. Bukanlah janji-janji tersebut Minta penjelasan. yang telah Barangkali- mempengaruhi rakyat mengundi pakatan dalam PRU yang ke-12. Barangkali dan kamu PRU tunggu yang minta. ke-13. Minta penjelasan. Soalan Kalau Ya, tak ada ya. soalan saya tak jawab. Sila kamu Saya ingin tunggu. bertanya kepada Yang Berhormat Patang Kali. Adakah Yang Berhormat Patang Kali mengitar semula ucapan lama yang disampaikan oleh Adun Patang Kali yang lepas? Kerana tadi pun disebut bahawa janji ini janji PRU ke-12, sedangkan Dewan Negeri Selangor ini adalah Dewan Negeri Selangor ke-13. Jadi kalau Fahamlah dibawa manifesto ataupun janji pada Dewan Negeri Selangor ke-12, saya rasa itu akan tidak tepat. Kerana kalau itu berlaku, maka kita boleh bertanya pula mana Soalan dia apa, Barisan soalan? Nasional semasa Soalan- Dewan soalan- Negeri Selangor soalan dia apa? ke-11. Jadi saya tanyalah ayat pertama soalan saya dia tadi itu apa? adalah persoalannya. Adakah Yang Berhormat mengitar semula ucapan-ucapan lama semasa Dewan Negeri Selangor ke-12? Okey, saya Sekarang faham. kita pegang kepada buku jingga. Soalan. Ini ialah apa yang kita Dah, janji. itu soalan dia. Ya. Okey, duduk. Ya, jawapannya je. Duduk, saya nak jawab. Ya. Sila barangkali. Kita tak mengitar semula. Tapi tadi kata
janji pilihan raya ke-12? Bukan kita semula. Tadi Ini saya nak bagi tahu benda-benda yang pakatan tak tunaikan ataupun very selective. Saya kata itu Permohonan. manifesto pilihan raya umum ke-12. Sekarang Janji ke-13. itu Kita angkat janji, ke depan. janji kena ditunaikan. Kalau macam itu, saya tanya jangan mana janji berbohong Barisan kepada Nasional semasa rakyat. PRU Jangan zalimi rakyat. ke-10, ke-9, ke-8, Okey, okey. ke-7. Saya minta Kalau dulu. itu logik, Kamu ialah tunggu kita dulu. kena tanya lagi ke Kalau belakang. berbohong, jawab. Kalau tidak berbohong, Tuan Tengku nak jawab. berdebat ke Saya nak? tanya, Menteri Besar kalau boleh itu jawab. logiknya, Abang tunggu, duduklah. balik ke PRU Tunggu. ke-10, ke-9, ke-8. Mengapa tidak sebut? Kenapa berbohong? Saya Okey, barangkali saya kata Kamu Tengku dah tak faham teruskan? dah. kena rujuk kepada janji pilihan raya Janji umum tak ke-13 ditunaikan. tahun 2013. Apakah you flip-flop? Okey. Free form, saya kata Dah faham dah. Jangan Kamu buat Tengku dah faham duduk. Sistem, amalan sistem Okey. pentadbiran dan mengujar pengurusan yang flip-flop. pertanyaan saya. Terima Ya, kasih. terima kasih. Barangkali jawab soalan yang kemukakan oleh Kamu Tengku. Itu yang Singa saya Berong dulu. jawabkan. Saya jawab kepada dia, kita bukan recycle benda ni semata-mata kerana kita nak ambil mileage ataupun nak berpolitik di sini. Kita nak mengatakan bahawasanya Barangkali Singa janji-janji Berong ini minta. masih ada lagi yang tidak ditunaikan ataupun bersikap selektif dalam melaksanakannya. Ini yang kita nak tahu. Jadi Tentang yang amat selektif. berhormat boleh jawab besok, bukan Tengku. Tuan Bukit Tengku tak payah jawab. Barangkali Nanti Singa Berong yang minta amat bagi tak berhormat bagi jawab. ni. Dah ya Sila, Luan. Tuan Sungai Burung. Sila Singa Berong. Sila. Okey. Terima kasih Tuan Hussein, Tuan Sembilan Speaker. Saya ingin bertanyalah kepada Batangkali. Sebenarnya dalam mesyuarat Dewan-Dewan yang lepas pun, ya, Menteri Besar pada masa itu berkali-kali, saya ingat dalam beberapa belanjawan masih mengulangi tentang beberapa janji-janji, terutamanya projek perancangan ekonomi yang melibatkan perbelanjaan yang begitu besar bagi apa orang kata menjani ekonomi di Selangor. Dan ini selaras dengan saya ingat titah ucapan Yang Mulia Tuanku yang mahu supaya negeri Selangor terus membangun. Jadi pertanyaan saya, adakah apa yang Muhammad Tangkali setuju bahawa perkara janji-janji yang sebut itu memang janji-janji yang telah dibangkitkan bukan saja di luar Dewan tapi dalam Dewan ini. Yang perlu dijelaskanlah. Kalau tak setuju kata cancel sajalah janji itu. Saya setujulah tu. Ya, maknanya saya membangkitkan perkara-perkara yang belum dilunaskan. Kalau dah dilunaskan, buat secara yang betul, jangan selektif. Itu maksud saya bercakap tadi. Batangkali Dah, saya nak sambung dah. Barangkali Okey, sikit. Barangkali bagi laluan, sedangkan barangkali tidak lebih dari 10 minit lagi dia sekarang. Bagi tak bagi? Bagilah sikit je, bukan selalu batu tiga bangun. Saya teruskan. Bagilah Batangkali. Boleh Masa kan? dah tinggal 10 minit lagi. Saya nak Agak tanya ingat. sikit Okey, je. okey. Saya nak buat pertanyaan Saya sikit ingin je. membangkitkan keputusan Okey, baru yang tiga amat duduk. berhormat. Tidak. Tak bagi. Duduk. Dah tinggal 9 Saya ingin minit. membangkitkan keputusan yang amat berhormat Menteri Besar dan Kerajaan Selangor mengenai isu industri air Selangor yang ada kaitan dengan akur janji ke-7 iaitu mendahulukan rakyat dan janji mendahulukan kepentingan rakyat dan akur janji ke-8 iaitu janji memelihara hubungan baik dengan kerajaan pusat ataupun persekutuan. Sebagaimana yang ada kita sedia maklum, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor telah mengisytiharkan bahawa perjanjian induk perstrukturan air Selangor antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan yang berakhir pada 9 Mac dibatalkan dan tidak akan dilanjutkan selepas penangguhan kali kedua. Sebabnya, kerajaan persekutuan melanggar terma perjanjian yang ditandatangani pada 12 September 2014 yang menyebabkan kerajaan negeri tiada pilihan lain. Perkara ini telah dibangkitkan sendiri oleh Yang Amat Berhormat dari Bukit Antarabangsa merangkap ahli Parlimen Gombak di sidang Parlimen yang sedang berjalan sekarang. Sedang menjadi perbincangan hangat sama ada dalam sesi soal jawab atau dalam perbahasan titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Kerajaan Pusat melalui Menteri Tenaga Teknologi Hijau dan Air menegaskan bahawa dakwaan dan rasional pembatalan perjanjian utama oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor tidak berasas dan mengelirukan rakyat. Tidak memahami sepenuhnya perincian perjanjian induk, mungkin mendapat maklumat
yang kurang tepat dan nasihat yang salah. Sesungguhnya Kerajaan Persekutuan mahu melihat proses penstrukturan semula industri air Selangor dimuktamadkan dengan segera berdasarkan beberapa perbincangan dan perjanjian yang telah dipersetujui dan ditandatangani di antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Selangor Batangkali semasa tidak dibagi laluan. Saya nak tak bagi laluan Kota Anggerik dulu. Persekutuan dan Kerajaan Negeri Selangor semasa pentadbiran Yang Amat Berhormat Menteri Menteri Besar dah Besar jawab pagi tadi. dan Batangkali tak Pelabuhan dengar. Kelang, jangan bising-bising, duduk. Pelabuhan Kelang yang telah dipecat oleh PKR. Garis panduan dan pendekatan inilah yang telah digunakan dalam penstrukturan semula industri air dan dipersetujui di 6 buah negeri lain termasuk Pulau Pinang. Jadi perjanjian ini bukannya satu yang asing tetapi juga diamalkan oleh tuan-tuan punya sekutu di Pulau Pinang. Memandangkan isu air ini sangat penting bagi rakyat dan pengguna di Selangor, wilayah Persekutuan dan Putrajaya, Kerajaan Persekutuan berharap dan kami juga berharap perundingan di antara kedua-dua pihak diteruskan supaya penyelesaian segera dapat dicapai. Berdasarkan kenyataan Menteri Tenaga Teknologi, Hijau dan Air Kerajaan Persekutuan sangat serius dan komited untuk melaksanakan penstrukturan semula industri air Selangor. Salah satu sebab utama pembatalan perjanjian utama tersebut oleh Yang Amat Berhormat ialah isu kedaulatan tanah Selangor yang menjadi laluan paip sepanjang lebih kurang, tak silap saya, 26,000 kilometer daripada terjatuh ke tangan Kerajaan Persekutuan. Yang Amat Berhormat Menteri Besar mendakwa Kerajaan Persekutuan meminta kerajaan negeri menyerahkan tanah tersebut yang sebelum ini tidak terkandung di dalam perjanjian utama yang dipersetujui bersama. Malahan beliau yakin bahawa rakyat dan pengguna air Selangor akan turut menyokong pendirian yang diambil kerajaan negeri kerana isu kedaulatan pemilikan tanah dan aset air bukanlah sesuatu yang boleh diserah milik dengan sewenang-wenangnya. Berhubung dengan isu tanah ini, Menteri Tenaga Teknologi Hijau dan Air menjelaskan bahawasanya Kerajaan Persekutuan tidak pernah meminta Selangor untuk menyerahkan tanah di bawah perjanjian utama tetapi melalui konsep pajakan tanah. Beliau menyatakan pajakan tanah di bawah perjanjian tersebut kepada syarikat pengurusan air Persekutuan adalah untuk pertama penyelenggaraan, kedua menaik taraf dan ketiga kerja pembaikan bagi mengurus air Selangor selama 45 tahun. Batangkali minta berikan ayat terakhir. Itulah dia kacau ni. Kalau terakhir saya minta lah tolong sebab ni seorang pembangkang yang bangun minta masa sikit je untuk menjelaskan keadaan. Okey, saya bagi tambah 1 minit. 1 minit. 1 minit apa dia Tuan Speaker, mohonlah sambung. Kalau nak Sikit berucap je. panjang, jadilah ketua pembangkang. Free flow. Jadi penyaranas tak boleh. Terima jawatan ketua pembangkang, bagi free flow 2 jam. Kota Anggerik, jangan salah faham tentang ketua pembangkang. Tak ada dalam sistem, tak ada dalam kita punya lembab apa pun. Nak berucap panjang, terima Dah. jawatan ketua Batangkali, pembangkang. Batangkali saya bagi lagi setengah minit. Barangkali minta laluan sikit. Dah Eh? dah bagi Okey, banyak. skin itu can sini dulu. pun. Bagi masa lebih sikit. Saya nak tanya dia satu soalan. Saya nak minta tambah sikit aja. Bagi tak sekincan Saya kita? bagi satu Tak nak, soalan. kalau nak bagi saya tambah 1 sikit. minit, Saya Bagi 1 minit tambahan jika sekincan. 1 minit. 1 minit. minit. Adi tak bagi. Dia bagi speaker nak Saya bagi 1 minit. Nak apa ni? Sekincan Tak bagi. Batangkali tak bagi. 1 minit lah. Bagilah. Saya minta 4 minit. Bagi sekincan tak? Tak nak, saya nak tanpa. Dia tak bagi. Saya bagi. Tak perlu kalau dia tak bagi saya dia tak tak bagi. bagi minit pun. Okey, habiskan ayat. Perenggan terakhir. Setengah minit. Nah, tak perlu lah. Setengah minit cukup lah. Kalau macam itu apa benda yang boleh saya nasihat dan kalau macam ini apa benda yang boleh saya nasihatkan jadi atau ketua bagi tahu pembangkang. kepada kerajaan negeri. Kalau nak kita bagi tahu kerajaan negeri yang ini yang terbaik untuk you tengok dan ambil perhatian, dengar. Kalau tak nak dengar, Terima apa? jawatan ketua pembangkang.
Barangkali banyak lagi YYB nak berhujah Ada selepas ini. ketumbakan tapi demokrasi lah, bagilah laluan. Dengarlah, apa salahnya nak dengar? Dengar apa yang kita nak tak ada cakap. masalah. Macam mana Yang Amat kita Berhormat tak ada Menteri ketumbakan pun boleh bagi lebih masa. Itulah demokrasi Yang Amat yang Berhormat diwawalkan Menteri oleh Yang Amat Besar. Berhormat Kita nak Menteri bagi Besar. Ramai lagi YB nak berhujah selepas ini, berbahas selepas ini. Boleh bagi handout kat situ, bagi poin kat mereka. Kita akan bagi fair. Semua akan dapat Badan kursi. Mereka poin masa sama, yang Tuan Speaker. Kepala Speaker. 20 minit. Poin sama. Kepala Speaker. Bagilah masa tambahan. Tadi gangguan dah banyak. So dah potong berapa minit. Tambah lagi berapa Dan minit habis lagi. ni landing sekarang. Tamatkan bahasan. Saya nak minta dahuluan sebelum dia habis. Tak ada. Saya nak Sekejap tak bagi. Tak apalah. Kalau tak nak dengar saya punya isu air ni, yang saya nak maklumkan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar supaya dia ambil perhatian. Kalau mana yang dia boleh betulkan, dia boleh betul. Kalau tak mahu, tak apa. Kita sambung masalah tempatan saya di Batang Kali ni. Ini satu masalah yang saya dah bangkitkan di dalam sedang Diwan yang lepas. Masa dah habis barangkali. Satulah ini tak nak habiskan my last word lah ni. Masa dah habis. Okey. Saya arahkan barangkali tamat sekarang dan duduk. Kepala Speaker. Ini kan bukan isu ketua pembangkang ke apa. Dia isunya tadi, dia telah diganggu. Dah Okey, diganggu oleh saya beberapa minta orang. Jadi masanya dah pendek. Sekarang dipanjangkanlah masanya sikit lagi. Kota Itu Damansara aja. duduk. Okey, saya bagi pilihan yang kedua. Saya bagi minit terakhir, 1 minit. Boleh? Kalau tak, saya minta berhenti. Okey, terima kasih. habiskan ini aja. Sebelum saya mengakhiri perbahasan yang terganggu dan dipotong, saya nak bawa balik isu jalan daripada Rasa ke Bukit Beruntung sepanjang 20 km. Yang Amat Berhormat Menteri Besar pada sidang yang lepas dah berjanji untuk melihat perkara ini. Tetapi apa yang menyedihkan saya baru-baru ini ialah mengenai dengan CF yang dimohon oleh penduduk-penduduk tempatan berkenaan yang telah dikutip cukai. Di dalam surat ini, permohonan CF ditolak kerana jalan JKR berkenaan. Jadi saya minta sangat-sangat Yang Amat Berhormat Menteri Besar ambil tindakan segera supaya tanah itu dipindah milik kepada kerajaan negeri dan digazetkan di bawah JKR dengan serta-merta supaya kekangan audit tidak berlaku untuk kita mengguna pakai wang maris. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih. Saya menyokong titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Terima kasih. Terima kasih.